Ada seorang lelaki bernama Pak Pandir yang tinggal di hulu sungai di sebuah kampung. Nak dijadikan kisah lagi, tinggallah seorang polis berjiran dengannya. Pada petang yang hening itu, berjalanlah Pak Pandir ke kedai untuk membeli kelambu, kerana rumahnya terlalu banyak nyamuk. Sekembalinya dari kedai, dipasangnyalah kelambu itu pada katil bagi melindungi dirinya dari nyamuk. Pada malam itu, datanglah polis si jiran tersebut ke rumah Pak Pandir untuk berborak-borak. Dicari-carinya Pak Pandir, tetapi tidak berjumpa. Akhirnya keluarlah Pak Pandir dari bawah katil. Terkejut si polis kerana Pak Pandir tidur kat bawah katil sedangkan di katilnya ada kelambu. Bertanyalah si polis, "Kenapa tidur di bawah katil?" Pak Pandir menjawab, "Saja, nak tipu nyamuk." Seorang murid ditanya oleh guru matematiknya, "Jika sebiji karipap berharga 40 sen, berapakah harga untuk 3 biji karipap?" Tanya gurunya. "Ringgit satu cikgu," jawab murid itu spontan. "Salah tu," tegur si guru penuh kasih sayang. "Mungkin Amir tak faham soalan. Biar cikgu ulang semula, dengar betul-betul. Sebiji karipap berharga 40 sen. Berapa harga 3 biji karipap?" Amir tetap memberi jawapan RM1 Malaysia. "Salah tu Amir. Cuba kira betul-betul," respon si guru dengan sabar. "Tapi cikgu, tiap-tiap pagi bila saya pergi membeli karipap di warung berhampiran rumah saya, makcik jual kuih tu selalu kata, 'Kuih karipap sebiji 40 sen, 3 biji RM1.' Seorang lelaki menghadiri temu duga kerja di sebuah syarikat besar. Penemu duga bertanya, "Apa kelebihan anda?" Lelaki itu tersenyum dan menjawab, "Saya sangat pantas dalam membuat keputusan." Penemu duga mengangguk. "Bagus, boleh berikan contoh?" Lelaki itu terus menjawab, "Boleh, saya dah terima kerja ni." Penemu duga terkedu. "Belum tentu awak diterima lagi." Lelaki itu tersenyum lagi. "Dah terlambat, bos. Saya dah update status di Facebook." Seorang pakcik masuk ke farmasi dan bertanya kepada ahli farmasi, "Dek, ada jual ubat kuat tak?" Ahli farmasi tersenyum dan bertanya, "Ubat kuat untuk tenaga ke atau yang lain?" Pakcik itu menjawab, "Untuk tenaga. Saya cepat letih sekarang." Ahli farmasi mengangguk dan mengambil sebotol vitamin. "Yang ini bagus, pakcik. Boleh bagi tenaga sepanjang hari." Pakcik itu melihat botol itu sekejap, kemudian berkata, Bukan yang ni. Saya nak ubat kuat supaya tak mudah mengalah bila isteri membebel." Ahli farmasi terkedu. Itu saya tak ada jual, pakcik. Itu kena doa banyak-banyak." Seorang pelajar pulang ke rumah dengan wajah sugul. Ayahnya bertanya, "Kenapa nampak sedih?" Pelajar itu menjawab, "Saya gagal ujian matematik, ayah." Ayahnya menghela nafas dan berkata, "Kenapa boleh gagal? Soalan susah sangat ke?" Pelajar itu mengangguk. "Ya, soalan pertama pun saya dah sangkut." Ayahnya bertanya, "Apa soalannya?" Pelajar itu menjawab, 2 plus 2. Ayahnya terkejut. "Hah? Kenapa soalan mudah macam tu pun kamu tak boleh jawab?" Pelajar itu mengeluh, "Sebab jawapan saya salah, ayah." "Tapi cikgu pun salah." Ayahnya semakin keliru. "Macam mana cikgu boleh salah?" Pelajar itu menjawab, "Saya tulis 5, cikgu kata salah. Tapi kawan saya tulis jawapan, cikgu bulatkan betul." Ayahnya bertanya, "Kawan kamu tulis berapa?" Pelajar itu menjawab, "Saya pun tak tahu. Saya cuma nampak dia hulur duit RM10 kat cikgu." Seorang pakcik masuk ke kedai cermin mata dan berkata kepada pekerja, "Dek, saya nak beli cermin mata." Pekerja itu bertanya, "Cermin mata untuk membaca ke, pakcik?" Pakcik itu mengangguk. "Ya, betul." Pekerja itu mengeluarkan beberapa pilihan dan bertanya, "Pakcik nak yang mana?" Pakcik itu melihat semua cermin mata itu dengan teliti, kemudian berkata, "Adik ada jual buku sekali tak?" Pekerja itu pelik. "Kenapa pula nak beli buku, pakcik?" Pakcik itu menjawab, "Sebab saya tak tahu membaca, saya nak cuba kalau betul-betul boleh guna." Seorang pakcik pergi ke farmasi dan berdiri di atas penimbang berat badan. Dia melihat nombor di skrin, kemudian menggeleng dan turun. Beberapa saat kemudian, dia naik semula ke atas penimbang sambil menarik nafas dalam-dalam dan menahan perutnya.
Seorang pekerja farmasi yang melihat bertanya, "Pakcik, tahan nafas macam tu takkan buat berat pakcik turun?" Pakcik itu menjawab, "Saya tahu, tapi sekurang-kurangnya boleh nampak nombor kat skrin tu." Setiap kali turun ke laut, Pakcik Kadir mesti akan dapat tangkap banyak ikan. Pada suatu hari, seorang wartawan datang untuk menemu ramah beliau. Wartawan itu ingin tahu rahsia bagaimana Pakcik Kadir selalu dapat tangkap banyak ikan. Wartawan, apa rahsia Pakcik boleh tangkap banyak ikan? Pakcik Kadir, "Oh, Pakcik guna firasat. Pakcik tengok cara isteri Pakcik tidur setiap kali bila Pakcik bangun pagi. Kalau dia mengereng ke kiri, Pakcik tebar jala ke kiri. Kalau dia mengereng ke kanan, Pakcik tebar ke kanan." Wartawan, "Kalau isteri Pakcik tidur terlentang?" Pakcik Kadir, "Itu tandanya rezeki depan mata, Pakcik tak turun ke laut pagi itu." Kedua-duanya ketawa terbahak-bahak. Ahmad baru je beli kereta second hand yang murah. Dia rasa sangat bangga dan ajak kawan baiknya Ali untuk test drive. "Wah, bestlah kereta ni, murah je dapat," kata Ahmad sambil menepuk dashboard dengan bangga. Tiba-tiba kereta mula bergetar kuat semasa traffic light merah. Normal ke ni?" tanya Ali risau. Tak apa. Ni special feature, auto massage seat," jawab Ahmad dengan yakin. Lepas tu aircon mula bunyi macam helikopter. "Ahmad, aircon tu built-in white noise untuk tidur lena." Ahmad tetap cuba defend. Last, asap mula keluar dari enjin. Ali ketawa. "Special feature juga ke tu? Built-in fog machine." Ahmad tersengih. "Boleh kita panggil Grab je ke?" Sejak hari tu, setiap kali Ahmad nak beli apa-apa second hand, kawan-kawannya akan tanya, "Ada special feature tak?" Seorang lelaki dan seorang wanita berkenalan melalui aplikasi dating. Setelah berminggu-minggu berbual, mereka akhirnya bersetuju untuk bertemu di sebuah kafe. Lelaki itu sampai dulu dan menunggu dengan penuh debaran. Tiba-tiba, seorang wanita yang sangat berbeza dari gambar profilnya muncul di depan meja. Lelaki itu terkejut. Awak ke ni?" Wanita itu tersenyum. "Ya, kenapa? Awak nampak terkejut." Lelaki itu cuba berlagak tenang. "Oh, tak ada apa-apa. Saya cuma kagum dengan keajaiban teknologi." Pak Pandir baru sahaja bertengkar dengan isterinya Mak Andih. Habis bertengkar, secara tiba-tiba sahaja Mak Andih terus mengemas barang-barangnya ke dalam beg. "Kenapa?" Pak Pandir bertanya. Mak Andih terhenti sebentar. Dia merenung Pak Pandir itu lalu berkata, "Kita sudah berkahwin lebih 15 tahun. Dalam masa itu, rumah ini tak pernah aman. Asyik bertengkar saja. Saya sudah tak tahan. Saya nak tinggalkan rumah ini." Pak Pandir berfikir sebentar. Dia kemudian berlari ke dalam biliknya dan membawa keluar sebuah beg pakaian. "Betul juga kata kamu. Aku juga dah tak tahan dengan rumah ini. Aku nak ikut kamu keluar dari rumah ini." Jakim telah mengeluarkan fatwa baru. Setelah diadakan perbincangan dan diskusi di antara para pemimpin, Jakim dan ahli ulama memberikan fatwa pada tanggal 3 Februari tahun 2006. Haram hukumnya bagi seorang Muslim laki-laki untuk menikah dengan gadis satu kampung. Fatwa Jakim ini telah menimbulkan perdebatan dan bantahan yang sangat sengit antara yang pro dan kontra. Bahkan banyak pihak yang menyatakan bahawa Jakim telah mengambil keputusan yang tidak munasabah dan terburu-buru. Wartawan berita harian telah meminta pegawai kanan Jakim untuk memberi ulasan yang mendalam sebab-sebab Jakim mengeluarkan fatwa sedemikian. Inilah isi wawancara tersebut. Wartawan, bagaimana Jakim boleh mengeluarkan fatwa haram untuk menikahi gadis satu kampung? Pegawai kanan, bagaimana tidak haram sedangkan menikahi 4 orang wanita sahaja sudah berat? Apalagi kalau menikahi satu kampung? Kau dah sasau apa, ha?